Assalamualaikum. Pendidikan Islam, tahun 5, bidang adab, berjual beli dengan berhemah. Antara objektif yang ingin dicapai, Ustazah harap di akhir video ini, murid-murid dapat menyatakan pengertian jual beli, hukum serta berdasarkan menyatakan dalil nakli dengan betul. Serta dapat menyatakan adab jual beli dengan tepat serta kepentingan-kepentingannya. Pengertian. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Hukum jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual yang telah ditetapkan serta tidak melibatkan perkara yang diharamkan dalam Islam. Dalilnya telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maknanya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat beberapa adab yang perlu diamalkan oleh seorang penjual. Yang pertama, mestilah mesra dan mudah senyum. Yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Seterusnya, mestilah menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang haram. Contohnya, arak, dadah atau mengandungi unsur daripada babi, halalan thayyiban. Dan seterusnya, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Adik-adik, sebagai pembeli, kita juga perlu mengamalkan adab-adab sebagai pembeli. Yang pertama, kita mestilah berkomunikasi secara baik, cakap elok-elok dan seterusnya, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah dan unsur daripada babi. Dan seterusnya, menyenangkan urusan penjual dan tenang, tidak banyak kerena. Ada lagi, kita mestilah sabar menunggu giliran ketika membeli dan ucapkanlah terima kasih setelah selesai urusan jual beli dan mengelakkan pembaziran serta berterima rasa terutama ketika kekurangan sesuatu barangan. Jadi, pentingkah kita mengamalkan adab berjual beli? Ya, adik-adik, penting kerana ia meninggalkan kesan terhadap individu terutamanya. Yang pertama, mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pembeli dan penjual akan rasa berpuas hati dan gembira. Dan yang ketiga, keberkatan hidup kita insya-Allah akan terpelihara. Terdapat juga kesan kepada masyarakat, iaitu imej Islam akan terjaga. Kemudian, kita akan dapat merasai hidup aman damai dan sejahtera, terutamanya di Malaysia, masyarakat berbilang kaum dan agama. Dan seterusnya, dapat menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Dan kepentingannya kepada negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni, aman damai dan sentosa. Yang kedua, dapat menjaga kestabilan ekonomi negara. Dan yang ketiga, dapat memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Seronok kan? Adik-adik, sekarang bayangkan adik-adik berada di kantin sekolah ataupun di restoran. Jadi, ada adab-adab yang perlu diamalkan oleh penjual dan pembeli ketika urusan jual beli. Yang pertama, penjual mestilah sabar dan mesra melayan pelanggan dan menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Pembeli pula mestilah beratur dengan tertib dan berhati-hati. Dan di musim pandemik ini, sila amalkan SOP jarak 1 meter. Dan seterusnya, tidak mengambil masa yang terlalu lama ketika memilih barang. Adik-adik, bayangkan sekarang adik-adik berada di pasar jualan pula. Ada sayur, ada buah-buahan dan bermacam-macam lagi. Jadi, ada seorang penjual mestilah jujur dan tidak menipu dalam timbangannya. Kalau 1 kilo, 1 kilo lah. Kalau 2 kilo, 2 kilo lah.
Dan seterusnya, penjual mestilah tidak mengambil untung yang keterlaluan. Seterusnya, pembeli juga mesti mengamalkan adab dengan memberikan laluan ketika selesai dan mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Pastikan halal baru beli. Dan contoh destinasi terakhir kita adalah di kedai barangan harian. Sebagai penjual, mestilah tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan melampau. Contohnya, minyak, sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian, penjual mestilah mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Sebagai pembeli, mestilah tidak merosakkan barangan yang dipamerkan serta menghormati penjual dan pembeli lain. Oleh itu, adik-adik semua, kita mestilah mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli. Yang pertama, kita mestilah sentiasa bertolak ansur. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah Ta'ala akan merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Kedua, mestilah jujur dan amanah. Pesan Rasulullah SAW lagi kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan seterusnya, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Ada satu kisah yang dibawakan bahawa seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Jadi para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Apa jadi? Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton. Klik like dan subscribe untuk berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.